Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan. Apa khabar Cik Gugu? Khabar baik, doktor. Apa khabar, Okey, doktor? khabar baik, terima kasih. Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para peserta webinar kita yang sudah log in seawal pukul 8.45 tadi. Saya Dr. Umawati Tatchnamurti. Anda boleh panggil saya Dr. Umar. Saya dari Jabatan Pendidikan Kejuruteraan, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Dan saya juga merupakan penyelaras pengajaran dan citra bagi Jabatan Pendidikan Kejuruteraan. Dan saya akan bertugas selaku moderator bagi sesi kali ini. Dan slot ini bertajuk Becoming a Microsoft Innovative Educator ataupun ringkasannya MIE. MIE ya, bukan MIA ya, Missing in Action. Okey, hadirin sekalian. Tujuan kami menganjurkan sesi webinar ini adalah bukan sahaja untuk memantapkan pengetahuan dan kemahiran sedia ada warga UKM dan juga warga bukan UKM dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran dalam talian, tetapi juga inisiatif untuk peningkatan profesionalisme warga UKM melalui perkongsian ilmu oleh pakar teknologi pendidikan dan pedagogi yang terkemuka tempatan dan luar negara. Untuk slot pagi ini, kita akan menyaksikan Cikgu Go Kok Ming dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Hualian 1, Taiping, Perak. Lulusan Sarjana Pengurusan Pendidikan dari UPSI dan Sarjana Pendidikan Teknologi Pendidikan dari UTM ini sudah berkhidmat sebagai guru matematik sejak 2016 lagi. Beliau pernah dianugerahkan Dedicated Teacher Cambridge Award, Regional Winner of Australia, Singapore and Southeast Asia pada tahun 2023. Beliau juga merupakan winner of Minecraft Active Citizenship Life Lesson Challenge dan 2020 MIT App Inventor Teacher Excellence Award winner. Beliau juga merupakan the top 10 finalist bagi Malaysia Teacher Prize. Tahniah Cik Gugu atas pencapaian yang sangat-sangat hebat ini. So kita sangat bertuah ya, Cik Gugu ni bukan calang-calang orangnya, sangat hebat dalam dan juga sangat berpengalaman dalam bidang teknologi pengajaran. So pada hari ini Cik Gugu akan berkongsi dengan kita tentang program Microsoft Innovator Educator atau MIE yang saya sebutkan tadi dan bagaimana untuk menjadi seorang Microsoft Innovator Educator. Okey, so sebelum saya serahkan kepada penceramah kita, saya ingin memaklumkan kepada para peserta bahawa anda boleh bertanyakan soalan dengan meletakkan soalan dalam ruangan chat dan seperti biasa saya akan mengutarakan soalan-soalan sama ada semasa sesi perkongsian ataupun kita juga akan mempunyai sesi Q&A pada penghujung sesi nanti. Ya, kami juga akan menyerahkan borang maklum balas untuk sesi kali ini dan borang maklum balas tu akan diedarkan 30 minit sebelum sesi berakhir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cik Gugu untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Terima kasih, Dr. Umar, sebagai pembuka bicara. Okeylah. Alright. So, uh, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya dah lama, macam mana kata, kurang bersiaran macam ni dah. So, ada kurang, macam mana, ada nervous sikit. Okey, selamat sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada hadirin, profesor, doktor, cikgu-cikgu dan tuan-tuan dan puan-puan. So, sebelum saya bermula, saya ingin mengucapkan limpahan terima kasih kepada UKM, terutamanya Dr. Umar yang approach saya dan agar sesuatu boleh terjadi. Okey. So, tanpa membazirkan masa, saya Cikgu Go, okey, dari HKC Hualien 1. Okey, untuk ni sesi ni memang macam mana kata fikir 3 hari 3 malam lah apa yang nak sampaikan sebenarnya. Okey, so tanpa membazirkan masa, kita mulakan dan harap sesi ni kita santai-santai saja, jangan stres sebab bila kita sebut dengan teknologi, kebanyakan cikgu ataupun bolehlah kata dewasa ke kanak-kanak, tak kira siapa, dia akan rasa bolehkah kita capai ataupun ada culture shock ataupun kita katakan ayah tak maulah buat something yang berubah dan sebagainya. Okay, so saya mulakan lah. Dan hari ini sesi harap kita tidak mencecah
masa yang ditetapkan, kita akan awal sikit. Right. Itu yang from the positive side lah. Okay, so saya harap cikgu-cikgu boleh nampak skrin saya. Okay, alright. So hari ini kita hanya fokus kepada program Microsoft. Okay, yang boleh katakan program ini dah lama sebenarnya. Dan dulu sebelum pandemik, sesiapa yang berpeluang akan mewakili Malaysia ke luar negara. Contohnya Toronto, yang last kali adalah Switzerland, tapi disebabkan pandemik dia dibatalkan, yang buat secara online. So kita kembali, kalau cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan puan berminat nak ke arah situ, berkongsi dengan pendidik luar negara dan sebagainya secara percuma ditajak oleh Microsoft, okay, dia akan bermula dengan satu benda, iaitu MIE, Microsoft Innovative Educator. So sedia maklum dalam digital landscape ni, dari perspektif sebagai seorang cikgu KPM, dia dah ada contohnya platform D5. Saya pastikan tuan-tuan dan puan-puan mesti dengar satu benda, D5. Okay, namanya D5, bukan yang D5 satu lagi. Okay, so dia dalam inisiatif tu adalah untuk memperkembangkan professional development cikgu melalui berbagai platform. Antaranya adalah Microsoft, Apple dan Google. Itu yang ketiga, yang macam kata tauke lah, orang kata apa, otak yang terbesar, iaitu ketiga-tiga tu. Tapi namun hari ini kita fokus kepada Microsoft saja, iaitu memula dengan Microsoft Innovative Educator. Okey, sekali lagi ini adalah ini saya, lama dah tunjuk yang ni, walaupun tak pakai spek, yang ni pakai spek. Okey, so saya merupakan salah satu MIE 2023 hingga 2024, okey, dan MIE Fellow untuk sesi tahun ni juga, dan juga merupakan seorang Minecraft educator. Saya suka main Minecraft. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai, macam mana kata, anak-anak yang suka main Minecraft tu, sertailah Minecraft Challenge daripada KPM. Dia akan diadakan setiap tahun nanti. Okay, so untuk tambah membahas kita ada brief tour tentang apa itu Microsoft Innovative Educator. Barangkali saya menerima pertanyaan, tak kisahlah dari mana, peringkat mana, dia akan tanya satu soalan, adakah saya cukup inovatif? Adakah saya cukup layak untuk benda-benda itu? Itu adalah soalan-soalan yang kerap ditanya. Jangan risau, setiap orang dia layak untuk buat sesuatu, kan. Jadi kita mula dengan paling yang ringkas dengan satu video apa itu Microsoft Innovative Educator, dan kita boleh upgrade lagi untuk jadi expert, upgrade lagi jadi fellow, dan banyak lagi certification yang percuma diberikan oleh Microsoft. Okey, jom kita saksikan video ini. Sekejap, saya harap saya ada share. Saya unshare sekejap. Okey, saya nak pastikan sharing slide itu adalah ada sound. Kalau tidak, nanti tuan-tuan dan puan-puan dengar saya bebek saja. Okay. Allow me to introduce you to a few of my friends. Hi everyone. Namaskar from India. Konnichiwa from Kokkola, Finland. Welcome to Kaysville, Utah. Hello everybody. From Sabah, Malaysia. As educators and school leaders, you're problem solvers, change makers, forces of nature. Alone, you're incredible. But together, you're unstoppable. I've got so many friends across the world that are all MIEs. I have made many friends online and face-to-face. It has been inspiring to meet MIEs from around the world and learn about how my own subject is taught elsewhere. The Microsoft Innovative Educator Program is a community of 30,000 educators who are growing, learning, and succeeding together. When you become an MIE, you can connect with a lot of teachers. As the connection increases, your world expands and you can grow. It provides you with a lot of resources, it provides you with lots of ideas. MIE expert programs, there are plenty of resources to help me grow as an educator. It is so helpful to be able to have other problem solvers. And together we are leading and innovating for the future.
The process to become an NIE expert is fun and exciting. You don't have to invent something new. You just have to be open to learn, create, and grow with them. I would like to invite all educators to join MIE community and give your student the best experience of learning. This is going to be an experience that is going to be worth it, not only for you, but also for them. Because teachers don't see limits. We only see possibilities. Start your journey. Become a Microsoft Innovative Educator Expert today. Alright, kita hari ini akan start our journey to open the possibility yang dia dikatakan dari tadi lah. So boleh tengok dari video tadi, dia ada terlibat. Dia MIE ataupun MIEE ni, dia bukan satu community. Biasanya kita kata community of practices, kita kalau cikgu ada PLC dan sebagainya. Dan ini adalah PLN, okay, Professional Learning Networks, that kita boleh connect dengan sesiapa sahaja melalui digital technology. Tapi bagaimana kita nak mulakan dan bagaimana kita openkan sebagainya. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, MIE ni dia bukan satu program saja untuk khas untuk cikgu sekolah ataupun cikgu sekolah menengah. Tak, dia tak melibatkan pelbagai peringkat dan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh Microsoft dengan pihak universiti. Okay, so kita go next. Right, what happened? Okay, so tadi adalah sedikit sebanyak tentang Microsoft MIEE ataupun MIE. Sebenarnya banyak-banyak E itu adalah di bawah satu payung besar, iaitu Microsoft Educator Programs. Okay, wah, terkeluar benda. Okay, so di sini sebenarnya Microsoft Educator Program ni dia bertujuan untuk student learning saja. Untuk student learning tak kisahlah dia peringkat mana. So di sini kita nak macam mana kata meningkatkan teacher quality dan explore kepada methods, new technology, dan kita kekal sebagai macam mana kata lifelong learning learners. Kalau bagi cikgu biasanya kita kena fulfill kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Contohnya berapa credit hour dan di mana. Sama juga, saya rasa sama juga kepada cikgu-cikgu yang dikatakan sebagai educator lah. Okay, so untuk yang program ni sebenarnya dia ada banyak cabang, dia ada banyak laluan. Di sini kita akan berada di peringkat yang macam mana kata, bukan terendah, itu boleh katakan beginner. Okay, kita berada di Microsoft Educator dan ataupun dikatakan Microsoft Innovative Educator, dan kita boleh jadikan sebagai Microsoft Advanced Educator, dan last kali boleh jadikan Microsoft Innovative Educator Expert. Di sini akan terbuka kepada dunia yang setiap level ni dia bukan kata okay, setiap level kita ada saya lebih tinggi daripada kamu. Tidak, mestilah dia ada dapat level, tetapi peluang possibility itu terbuka kepada community lain masih sama. Okay, so this is a pathway, dan dia banyak pathway lagi. Nanti saya akan tunjukkan satu platform iaitu dinamakan sebagai Microsoft Learn, di mana kita boleh dapatkan pelbagai sumber, pelbagai kursus. Contohnya sekarang kepintaran buatan manusia, artificial intelligence yang sering disebut-sebutkan, kita boleh dapatkan kursus secara percuma dalam Microsoft Learn, dan banyak-banyak lagi. Dia melindungi aspek technical, human competency ataupun kita katakan pedagogical competency yang di mana kita boleh dapatkan secara percuma, dan last kali kita boleh dapatkan sijil sebagai peniktirafan sebenarnya. Alright. So objektif utama Microsoft program ini dia adalah untuk memperkesah pendidik. Okay, terutamanya teknologi Microsoft. Contohnya sekarang kita ada Bing, ada Copilot dan sebagainya. Semua kursus boleh dapat dalam satu platform iaitu Microsoft Learn. Okay, dan juga meningkatkan kooperasi dan komunikasi antara pendidik. Di mana dia ada banyak macam mana setelah kita enroll ourselves into the Microsoft Innovative Program, kita dah dapat terdedah kepada program-program yang terkini. Contohnya Microsoft dia adakan Global Learning, di mana kita guna Skype. Saya dulu berkhidmat di sekolah kurang murid. Nama kurang murid maksudnya kurang daripada
150 kalau ikut standard lah. Tetapi sekolah saya dulu kurang daripada 30, tetapi kita masih boleh connect dengan student Thailand, Filipin dan juga di US, tapi ada time gap sikit melalui Skype. Dulu guna Skype, sekarang kita guna Microsoft Teams. Di sini dia dah buka satu luaran, one level up, is not connection, macam mana kata, lebih membuka mata anak murid lah. Okey, ketiga adalah mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada pendidik yang menunjukkan inovasi kepimpinan dalam guna teknologi. Dan dari segi inovasi, Microsoft Educator Program dia ada satu program, nanti saya ceritakan, iaitu Education Exchange secara global. Yang mana kita lihat dalam video tadi, banyak pendidik dia kumpul sama-sama dan dia kongsi inovasi itu. Dan yang bestnya, dia adalah ditajam. Sekarang tak tahu lagi, selepas pandemik adakah dia kembali kepada mood bersemuka ataupun kekal kepada mood online. Di mana kepimpinan, dari segi kepimpinan pula, dia ada satu program iaitu Microsoft Showcase School. Itu untuk sekolah. Kalau untuk universiti, dia ada satu program di mana dia akan joint venture jadi global training partner. Seperti yang dilakukan di USM. Dia dah jadikan sebagai Microsoft Global Training Partner, di mana mereka mengadakan kolaborasi untuk mengadakan program, challenges, bangkit untuk memperkasah pendidik yang kembali kepada objektif utama. Alright. So kebaikannya, mungkin tuan-tuan dan puan akan terfikir, kenapa saya nak join program MIE? Kenapa saya nak join program MIE dan mengikuti laluan yang learning pathway yang saya tunjukkan tadi? Dia akan ambil masa. Tapi dari segi kebaikannya adalah kita dapat, sekiranya kita dah jadi MIE ataupun trainer, master trainer dan sebagainya, kita dapat akses kepada pelbagai platform sumber, dan ada slide pengajaran semua tu dah tersedia dalam dan tersedia dan disediakan oleh Microsoft. Kita hanya digunakan dan modify untuk pengajaran kita saja. Yang kedua, kita boleh memberi latihan dan pengembangan profesional, terutamanya bagi sesiapa yang dapat, macam mana kata, master trainer, dia boleh mengadakan kos-kosnya. Kalau untuk pihak lain, dia macam mana kata, sektor swasta, memang dia gunakan khusus ataupun sumber daripada Microsoft untuk mengadakan bangkit bersama dengan macam mana kata, kumpulan sasaran yang bukan daripada cikgu dan sebagainya. Lepas tu yang ketiga, kita boleh menghubungi, seperti yang dikatakan, kita boleh membentuk satu komuniti global inovatif untuk kongsi idea, pengalaman dan kemahiran. Itu kebaikannya lah, kita lihat dari segi kebaikan. Dari segi kelemahannya, kita perlu lagi committed lah. Okay, so tadi adalah seimbas brief tu tentang Microsoft Innovative Educator. Tapi itu adalah secara pengetahuan. Okay, kita dah dapat tahu yang ni ada. Tapi bagaimana kita nak memulakan? Iaitu kita perlu mengadakan macam self-learning. Di mana? Iaitu Microsoft Learn. Microsoft Learn ni, saya terangkan sedikit, lepas tu kita pergi ke hands-on. Hands-on ni tak banyak. Dia senang saja, no worry. Dia lebih kepada personalized learning. So what is Microsoft Learn? Microsoft Learn ni sebelumnya, dia ada asal-usul dia. Sebelum ni, dia adalah Microsoft Educator Center, MEC. Sekarang dia jadi ML, bukan machine learning. Dia ada Microsoft Learn. Okay, satu platform di mana dia kumpulkan pelbagai kursus, sama ada kursus teoretikal ataupun kursus pedagogikal ataupun kursus teknikal, iaitu kepada Azura, bagaimana gunakan Power BI untuk mengadakan data analitik dan sebagainya. Semua dalam tu, dan yang bestnya adalah percuma. Cuma kadang-kadang dia perlukan charge sikit untuk dapat certified dan ataupun dapatkan certification yang memang professional. Sama dengan Coursera dan sebagainya. Dia perlukan sedikit charge. Tetapi saya dengar cerita, kalau sekiranya anda adalah MIEE, dia
bayaran itu akan ditajiakan, tapi ada limitasinya lah. Seorang mungkin 1 tiket, seorang mungkin 2 tiket begitu. Dia tak akan bagi free secara macam itulah, sebab bila gagal dia kena bayar juga. Okay. So yang kedua, laluan pembelajarannya dalam Microsoft Learn seperti yang dikatakan, dia adalah personalized, di mana kita boleh klik saja mana-mana. Nanti kita akan tengok dalam tu. Okay. Sebab saya kemarin saya tengok daripada komen pada post Dr. Umar, dah ada pensyarah dah cuba dan sebagainya. Itu yang terbaik ni. Okey. Dan dirancang untuk membantu pendidik untuk mengembangkan kemahiran pengetahuan. Itu pentinglah. Okey. Dan juga di bawah Microsoft Learn tu, dia akan update pelbagai benda. Ada update khususnya webinarnya secara percuma dalam Microsoft Learn, dan kita klik saja daftar. Tapi kelemahannya kebanyakan di sebelah malam. Mungkin 11, 12 malam ataupun tengah malam gitu. Sebab dia ikut time US, dia tak ikut time Malaysia. Okay. Lepas tu kita ada forum dan di mana kita boleh berkongsi dan sebagainya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dia ada idea yang baik, dia akan dijadikan sebagai blog dan mungkin dia akan bagikan recognitions dan sebagainya. Okay. So ini adalah sedikit sebanyak tentang Microsoft Learn. Tapi hasrat saya pada hari ini tidak kita bincang sebegitu, kita perlukan sedikit hands on. Okay, so saya akan switch screen, okay, tukarkan screen sekejap, okay. Tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana lagi, okay. Alright, so saya tukarkan screen kepada satu platform iaitu Microsoft Learn. Okay. Okay. Alright, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak skrin saya dengan jelas. Okey. Okey, ini adalah Microsoft Learn. Sebelum itu, izinkan saya nak macam mana kata di mana kita boleh masuk kepada Microsoft Learn. Okey, kejap nak cari yang ni. Okey, so bila kita buka dalam satu Google search, Google search, guna kita browse machines, okay. So kita type saja Microsoft Learn, okay. Microsoft Learn. Tak nampak sebab dia tak muncul kan. Okay, Learn. Type saja Microsoft Learn. Dia akan keluar satu paparan sebegini. Okay, keluar satu paparan sebegini dan kita perlukan login. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh login menggunakan email masing-masing. Bila dah email masing-masing login, dia akan keluarkan satu paparan sebegini. Semua yang ni. Alright. So kita kembali macam ni. Ini yang asasnya. Sorry. Alright. So bila kita type Microsoft Learn, dia muncul paparan sebegini, ada Microsoft 365 dan semua produk-produk khusus-khusus yang ada tu dia akan terdapat di sini. Semua ada di sini. Teams, Copilot, Windows, Surface, Xbox dan sebagainya. Okay. So, kalau cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan puan-puan nak belikan apa-apa software, dia boleh beli di sini juga. Okay. Tapi saya ingin tekan di sini, saya bukan Microsoft representative lah, bukan yang salesman dan sebagainya. Semua berkongsi saja. Alright. So, hari ini kita tujuan nak Microsoft Learn. So, kita masuk saja 365 ataupun macam mana, kita sign in. Okay. Sekejap. Mana dia? Alright. Okay. Microsoft Learn. Dia akan keluar sini. Okay. Pastikan training and Microsoft Learn ataupun Microsoft Learn build skills that open door in your career. Okay. So bila kita tekan je welcome ke apa, dia muncul sebegini dan kita log in. Saya kena log out dulu lah. Senang sikit. Log out dulu bagi kita sign that scene. Okay. So that we can on the same page. Okay. So Microsoft Learn di sini kita ada banyak-banyak dan paths, laluan semua tu dan semua yang ni dia adalah percuma dan dia dah bagi estimate masa dan sebagainya. Kalau banding dengan kita kata MOOCs ke ataupun Coursera, dia lebih ke arah situlah. Dia sifat dia nature dia sama, cuma dia ada platform dia tersendirilah. Okay. So bila kita dah masuk sini, kita boleh go through setiap modul yang ada.
Okay, so dia modul yang ada, lepas tu dan dia ada pelbagai path, laluan dia pelbagai. Alright, so kita boleh tekan je mana-mana, contohnya career path. Bila tekan je career path, dia ada administrator kalau sekiranya tuan-tuan perempuan tugasnya lebih kepada administratif, boleh gunakan administrator. Kalau nak jadikan engineer, app maker, business user, data analyst ataupun pelbagainya boleh kita tekankan. Contohnya lah kita nak tengok data analysis. Okay, so ini adalah laluannya, training dan start collection dan sebagainya. Ini adalah self-paced training, dia dah bagi your path to become a data analytics. Okay, walkthrough dan semuanya dia dah bagi, tetapi tuan-tuan dan puan, di sini khusus yang diberikan, dia ada dalam tu, setiap khusus tu dia dah ikut level. Contohnya Power BI, dia adalah immediate. Dia ada beginner, immediate dan expert. So setiap satu ni kita ada banyak. Bila kita buka saja, dia punya setiap khusus tu dia ada certification dan kita boleh learning as fun. Kita nak tahu kan, kita berminat, curiosity. Okay, curiosity nak tahu something, so kita boleh bukakan setiap tu. Dan di sini mungkin tuan-tuan perempuan akan tanya, adakah dia linear ataupun kita nak katakan ikut belajar secara berurutan? Tidak. Kita boleh jump ke mana-mana saja, ikut kita punya pace dan kita boleh jump back nanti. Sebab dia semua ni dia auto save dalam cloud-nya. Okay, dan dia ada khusus yang lain, associate certifications course, dan dia juga ada bersemuka yang di-provide bersama oleh macam mana kata pihak Microsoft. Okay, untuk nak dapatkan betul-betul certification tu. Okay, so kita kembali kepada learn. Bila kita nak ada, kita kembali kepada learn. Okay, betul ke learn? Okay, sekejap. Saya nak kembalikan tu. Nanti pergi jauh sangat. Alright. So, kita ke career path yang lain banyak lagi. Okay, untuk cikgu biasanya kita nak study. Okay, so kita boleh pergi ke educator center for untuk tujuan lah. Pedagogical. Okay, kita pergi ke educator center dan kita tekan je educator programs. Dia ada banyak-banyak. Okay, dia ada banyak. Hari ini kita fokus tak bagi secara komprehensif lah. Okay, educator programs dan di sini dia banyak educator programs. Okay, ada Microsoft Educator. Hari ini kita nak fokus Microsoft Educator. Ada trainer, ada jadi expert, showcase school dan learn for educator. Hari ini kita jadi Microsoft Educator programs. Okay, so di sini bila kita dah masuk, dia akan bagi tahu. Okay, tadi saya tunjukkan laluannya, okay, pathnya. Kita memula daripada Microsoft Educator, kemudian kepada Advanced Educator, Trainer dan MIEE dan pelbagai lagi. Dia tak berhenti kepada MIE. Okay, right? So untuk jadi educator ni, mungkin tuan-tuan perempuan akan bertanya, apa yang perlu saya buat lagi? Adakah dia susah? Adakah dia macam kena buat assignment dan sebagainya? Dia tak perlu buat assignment, tapi dia ada tugas-tugasnya which is optional. Okay. So untuk Microsoft Educator, first, dia punya requirements as stated here is new to Microsoft too. Saya yakin terpercaya semua kita tahu guna Microsoft PowerPoint. Is it correct kan? Kita tahu Microsoft PowerPoint. So kita boleh gunakannya untuk nak apply sesuatu nanti. Okay. Lepas tu kita start je, tekan je start our learning path. Dia akan masuk kepada Microsoft Educator Academy. So untuk nak first step nak jadikan anda okay sebagai Microsoft Educator, kita first thing have to finish is Microsoft Educator Academy. Sebelum ni adalah dia ambil 2 jam. Okey, 2 jam saja. Tapi kini dia adalah 5 jam 24 minit. This is estimation of time. Okay, previously 2 hours, but now they have increased because they have rebugged the things and everything, so it becomes 5 hours and 24 minutes. But doesn't matter because it consists of 6 modules and
we can stop anywhere according to your pace. Kita boleh ikut je mana-mana. So bila dia dah ada ni, dia ada point, ada XP, experience point. Sebelum ni tak ada. Sekarang ni dah ada. Alright, dia nak jadikan platformnya sebagai gamification platform gitulah. Alright. So bila kita dah ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, bolehlah baca satu-satu, tapi hari ini kita tak sempat nak baca satu-satu, which is 5 hour plus. Okay. Alright. So kita scroll down a little bit. Jangan nak start dulu. Okay. Kita scroll down a little bit. Dia ada penerangan modul dan objektifnya pada setiap satu. Contohnya, dari 6,000, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dengan akademik ini, dia akan secara automatik dapatkan 6,300 points. Points tu guna untuk apa? Nanti kita ceritakan. Okay, seterusnya di bawah modul ini, kita ada di bawah akademi ini, kita ada 6 modul. Which is first module is tech forward best practices for hybrid, remote and blended learning. Okay, dia ada pecahannya setiap satu, dan setiap pecahan dia dah bagi time estimation, which is 2 minutes, 5 minutes and so on. Alright, and then at the end of it, kita ada knowledge check. Okay, biasa kalau saya dari segi bersama dengan cikgu-cikgu kan, bila sampai knowledge check ni, cikgu-cikgu akan terkejut. Dia akan dari segi baca dari atas ke bawah, which is dia takut, okay, ada yang screenshot jawapan dan sebagainya, okay. Dan nanti kita try satu modul, which is dia taklah dilema sangat, taklah membawa dilema, taklah membawa penakutan dan sebagainya, okay. So ini first module, and second module, dia setiap modul dia bagi overview, 10 minutes and so on, okay, which is 6 module. Okay, setiap modul itu dia ada knowledge check untuk kita tahu adakah kita faham ke tidak. Alright. So, untuk nak dapatkan Microsoft Educator, let's start. Okay. Okay, bila kita dah start ni, ini sebab saya dah habis. Bila saya dah habis, dia akan kata blue tick dan sebagainya. Okay. So, dia ada introductions and learning objectives and so on. Alright, and then next is define blended learning di sini. Dia ada blended learning di sini, dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, bahannya yang diberikan, contoh kadang-kadang dia berikan research yang terkini, contohnya yang dibuat oleh Harris tentang bila dia tentang reimagine educations, dia yang katakan sebab during the pandemic, dia akan publishkan research tertentu di sini. So kita boleh link sajalah, jump in dan sebagainya. Alright. So ini adalah khususnya modality unit dia, dan setiap unit tu kadang-kadang dia bagi video, kadang-kadang dia bagi further research articles, dan dia juga bagikan link-link yang percaya. Macam mana kata, dia dah crop semua benda dalam satu modul. Senang kita nak baca dan sebagainya. So blended learning arc dan sebagainya, dan launch bagaimana kita nak buat, dan okay. So ini contohnya grafik lah di sini, macam mana kita nak dapatkan dan sebagainya. Alright. So sources yang digunakan dia juga bagikan. So bila kita dah baca habis tu, kita tekan je continue. Okay. Dan dia banyak. Which is kalau kita go through, dia banyak lah. Alright. So ada video. Kalau saya nak pergi ke last check yang knowledge check tu, itu yang paling penting. Okay, ini contoh sajalah, sebab sebelum ni saya dah complete. Baru boleh jadi MIEE nanti. Alright. So learning assessment, ada dapat apa. Okay, student reflections, knowledge check. Okay, bila sampai ke knowledge check ni, tuan-tuan dan puan-puan, biasanya dia pada unit. Ini adalah unit dia lah. Kita boleh long jump sebenarnya. Alright. So knowledge check ni, dia berdasarkan material ataupun informations yang telah provided di unit sebelumnya. So nombor 1, which is not learning model, contohnya lah, saya tekan je lah April,
Okay, saya tekan je lah. Okay. Tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan jangan ikut saya tembak pula. Okay. Alright. Okay. So, saya buat macam ni, contohnya ni. And then, bila dah siap, kita check answer saja. Okay. So, setiap satu ni, bila kita dah menjawab, kalau hijau tu dia betul lah. Dia akan bagi explanations, further explanations. Kalau salah, dia juga akan bagi further explanation. Untuk melakukan tuan-tuan dan puan, di sini dia tak ada macam kata tak lulus. Dia semua lulus. Okay, sebab dia akan bagi trial sampai kita lulus. Macam master learning lah. Dia bagi trial dan kita tak rasa tertekan. At the end of it, but we need sometimes is the commitment is times. Kita perlukan guna masa untuk nak menjawab dan sebagainya. Okay, sebab ini saya kongsikan salah satu pengalaman lah. Pernah sekali saya tengok cikgu, dia sebab kita ada training untuk Microsoft Educator juga. Okay, dia buat knowledge check, dia tak tengok pun. Macam tadi saya ada tengok sikit, dia tak tengok pun, dia masuk saja. Last kali dia buka, dia pergi knowledge check, dia tembak semua sebab dia nak dapatkan badges ataupun dia nak fast track lah, which is nanti dia akan terjejas bila dia nak apply MIEE nanti sebab dia akan apply balik apa yang dia ada di sini. Alright. So bila dia dah betul semua, tekan je continue. Okay, we have a summary dan di sini kita ada global training partners in your country, which is tadi saya kongsikan ada banyak swasta dan dia mula nak masuk kepada universiti. Alright, so this is yang quick answer dan dia provide juga link-link untuk kita nak tahu okay mana kita nak gunakan. Contohnya kita nak belajar Microsoft Teams. Dia lebih, Microsoft Teams ni dia bukan satu platform sebab ada yang perceive dia sebagai satu communications tools. Contohnya macam Google Classroom, macam Zoom dan sebagainya. But Microsoft Teams ni dia lebih kepada learning hub. Dalam tu ada yang gunakan untuk buat documentations, ada yang gunakan untuk buat, contohnya di sekolah dia gunakan RPH ke semua ke, jadikan one stop center. Dia lebih kepada macam mana kata dah, hub, learning hub. Okay, bagaimana nak gunakan semua, dia ada playlist. Kita klik saja dalam tu. Lepas tu flip ni dia, tadi kita ada satu khusus tentang flip, nanti kita ceritakan di bawah. Dan satu immersive reader dan sebagainya, Minecraft, OneNote, bagaimana nak gunakan Minecraft. Contohnya saya berkongsi dengan tuan-tuan, saya suka Minecraft, tapi sebelumnya Minecraft ni tak wujud dalam zaman kanak-kanak saya. Tak ada. Saya kanak-kanak saya main guli-guli. Okay, sekarang dah student, saya main Minecraft, main Roblox, tapi bagaimana saya nak catch up yang benda tu. So salah satu platform saya melalui Microsoft Learn. Ini jujur. Yang kedua adalah YouTube. YouTube tentang macam mana. Maaf mencelah Cik Gogo. So mungkin kami juga boleh mengajak Cik Gogo untuk buat webinar ataupun hands-on untuk Minecraft education lah. Tapi untuk supaya kami boleh gunakan dengan pelajar-pelajar kami di UKM. Sebab yalah kami ajar generasi yang you know, mungkin mereka membesar sedikit dengan Roblox dan Minecraft, dan mungkin kami sebagai warga pendidik di sini mungkin perlu menukar kami punya you try to make the learning more fun menggunakan Minecraft mungkin. Mungkin terpotensi lah in soon maybe we can arrange something, Cik Gogo. Terima kasih. Okay, sure. Boleh Dr. Umar. Sebab ada pernah buat Minecraft education bersama dengan UKM. Di bawah satu projek Minecraft untuk sustainable energy. Tapi saya dah lupa dengan team mana dah. boleh. Minecraft education. Okay, and OneNote, Stream dan kebanyakannya tuan-tuan dan puan, yang produk yang ada di Microsoft ni, dia dah ada di produk yang lain. Contoh nanti saya tunjukkan satu flip contohnya flip ni sebelumnya dia adalah flip grip. Kita nak
buat video, rakamkan kita video, post dalam satu platform. Dia lebih macam, dia, kalau senang cerita lah, kalau Flip ni kita tengok dia sebagai TikTok. Tapi TikTok ni dia bukan dalam education platform, but is used for educational purposes. Tapi Flip ni dia ada ethicals ataupun katakan dia lebih kepada digital citizenship. Dia nak ajar student tu jadi satu pengguna digital yang beretika. Flip. Nanti kita buat sama-sama lah. Ada satu kursus Flip tu. Okay. Alright. So ini adalah dia punya overall, ini contohlah satu modul dan sebagainya. Nah, mungkin nanti saya boleh tunjukkan Minecraft tu. Sebab Minecraft tu nanti akan digunakan kembali bila tuan-tuan berminat untuk apply MIEE nanti. Alright. So bila dah siap, kita unlock saja achievement. Contohnya keep up the great work. Dan biasanya tuan-tuan puan, kalau kita buat modul ataupun bersama dengan Microsoft, dia selalu bagi positive rewards, positive reinforcement. Contohnya keep up the great work. Macam saya tadi salah semua, dia pun bagi gitu. Tapi this is the way lah we motivate the learners. Okay. So di sini dia ada dia ada badges. Apa yang kita dapat? Mungkin tuan-tuan akan terfikir kan, okay, saya dah susah payah dah siapkan semua modul dan sebagainya. Apa yang kita dapat di sini? At the end of it, setiap satu tu dia akan bagi badges. Dia akan bagi badges. Dia juga akan bagi which is certificate. Tapi bila nak dapat certificate tu, kita perlukan sign in and create profile. Tadi saya tak tunjuk sign in. Sebab tadi saya tak sign in. Saya log out. Tapi masih kita boleh laksanakan learning tersebut. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada satu masalah, iaitu saya tak ada email yang disedia ada ataupun email peribadi dan sebagainya, tidak dapat akses kepada Microsoft Learn, which is kita tak boleh sign in, tak boleh daftar, tak boleh log in dan sebagainya. But for the things, we can still learning. Okay. And then yang kedua adalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekiranya cuba dengan email peribadi tidak dapat login, mungkin kita nak dapatkan email dari ada yang Microsoft. Kalau bagi cikgu tak ada masalah, sebab cikgu KPM dia dah ada email tersendiri which is come from Dilima, dia boleh access dalam situ. Okay, so kita klik saja sign in and create profile. Okay, ini ada dua. Okay, saya pribadi, saya guna pribadi, saya tak link. So tuan-tuan boleh cuba masukkan daftar, create satu profile, dan yang yakin dia tak ada kena cuma charging ke apa, tak ada. Alright, so saya will show here. Ini adalah badges-nya. Sekiranya tuan-tuan dan puan dah berjaya habiskan semua modul, semua unit, okay, mungkin duduk dalam 1 hour or 2 hours, okay, dia akan habiskan semua. Alright, so bila dah siap, dia akan dapat satu badges di sini, dia akan muncul. Dan ini adalah badges untuk setiap modul. Setiap modul. Dalam academy ni, tadi ada 6 modul. Dan jadi ditambah yang ni, ada 6 badges lah. Alright. So, dia akan congratulation tu dan kita boleh share out. Share out ni biasanya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau untuk Microsoft, innovative educator atau expert, dia bukan satu compulsory, tapi saya yakin semua dah ada. Dia boleh share dalam LinkedIn, boleh share dengan dalam X, sebelum ni Twitter lah. Okay, dia boleh share dalam tu. Dan surprisingly, bila kita share dengan hashtagnya, biasanya post kita itu akan, dia punya macam mana kata, inspirations tu dia akan tinggi. Dan mungkin ada orang akan reshare dan sebagainya. Semua dia bagi pujian. Otaknya congratulations for achievement dan semua tu. Komen-komen daripada pendidik luar negara. Dia akan komen dan kadang-kadang dapatlah collaboration dengan tu. Izinkan saya kongsi satu pengalaman bila saya share dengan Minecraft ataupun share dengan apa yang saya buat dengan guna Microsoft Tools, buat bersama dengan anak murid. Saya post dalam Twitter. Dululah Twitter, sekarang X kan. Post dalam X, ada seorang educator, dia
message, dia DM, lepas tu kita start buat something, collaboration project bersama. At the end of it, dapatlah sesuatu. Contohnya, student saya tak macam mana kata, nak sebut bahasa Inggeris dia payah sebab di SKM dia payah. Dia tak ada satu environment which is dia nak gunakan bahasa Inggeris. So kita berkomunikasi dengan Mas Saleh, dia cakaplah apa yang dia tahu. Itu saja. Kalau dia tahu how are you, dia akan cakap how are you lah. But at the end of it, the phrase how are you, dia membuatkan dia ingat sepanjang masa. Dia akan selalu macam dia kata, menambahkan keyakinan dia lah. Alright, so this is kisah benar. Okay, so kita boleh share dan sebagainya. At the end of it, dia akan provide training resources yang lain. Contohnya, selalu kita katakan sekarang ni, dia sebut inclusive learning, but we don't know how inclusive learning, so dia boleh go to the courses dan dia ada beginner dan empower every student with inclusive classroom dan sebagainya. Alright, so this is the things, this is salah satu courses yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, okay, doktor-doktor, supaya kita macam mana kata, dia banyak benda tu. Alright, so bila dah siap, ini baru satu, okay, ini baru satu modul, which is ada 6 lagi. Kalau siap semua baru dapat Microsoft Educator. Ini untuk khusus Microsoft Educator. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kata, saya tak, bila buat-buat tu saya dah rasa bosan, nak jump up sikit untuk spacingkan diri kan. Untuk lain boleh cuba browse all the training. Okay, dia banyak sebab ini adalah satu one stop center daripada technical tadi kita bincangkan kan, technical, pedagogical ataupun kita nak jadi human competency, semua ada di sini. Alright, so di sini kita filter. Okay, dia ada filter. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat dengan contohnya HoloLens, okay, kita tekan je HoloLens ni, dia akan munculkan modul-modul yang ada. Contohnya mixed reality dari asasnya sampai ke advanced. Ada functional consultant. Tak tahu, ada banyak lagi. Okay, so di sini semua dia bagi secara percuma dan tuan-tuan puan-puan tak perlu bayar apa-apa. Okay, contohnya saya nak mix hologram, saya nak buat mixed reality toolkit. Dia mungkin tak teknikal sangat, tapi dia akan perkenalkan which is apa platform yang kita boleh gunakan, apa resources kita boleh dapatkan. Contohnya getting start with 3D object interactions, okay, hologram, HoloLens dan sebagainya. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kini Microsoft PowerPoint dia boleh embedded macam mana kata, embedded 3D object. Dan 3D object itu boleh menggunakan tools yang ada pada komputer kita sekarang. Janganlah bukan komputer lama-lama Windows 8, Windows 7 tu tak ada. Dia start daripada Windows 10 ke atas. Dia ada satu tools di mana kita boleh create 3D object. Dan kita boleh gunakan 3D object tu masuk dalam PowerPoint. Itu cerita lain lah. Alright. So kita kalau tak mau HoloLens, which is kita boleh contohnya Microsoft Copilot. Sekarang kita ada ChatGPT, Gemini, kita ada Copilot. Kalau Microsoft, kita guna Copilot ataupun kita gunakan Bing. Di sini dia ada Copilot for 365. Dia functionality sama macam ChatGPT. Tetapi Copilot ni, dia ada free, samalah dengan ChatGPT, dia ada free dan juga berbayar. Gitu saja. But kita ada khusus-khusus yang tertentu di mana kita boleh belajar guna prompt dan sebagainya. Sebab untuk maklumat tuan-tuan puan-puan, ada khusus dia wujudkan untuk macam mana berkongsi prompt dia, prompt engineering dia, tapi berbayar. Sini dia ada bagi. Okay, how to advance, how to create Copilot, AI for educators. Sekarang Malaysia kita ada AI for rakyat. But now we have AI for educators. Kita tekan je. Kalau dah complete, dia akan munculkan complete dan sebagainya. Alright. So itu for Microsoft Copilot. Kalau kita nak kita punya rules, peranan kita, contohnya kita nak high education, high ed. Okay, high education educator, which
courses that we need. Di sini ada 149 result. Okay. Dan kita boleh masukkan kepada, kalau advance lah, kita bercita-cita tinggi. Alright, advance. So we also have Microsoft Learn for Educators Student Certification. Dia bukan saja untuk sebelum ni memang dia Microsoft Learn ni hanya untuk educators, terutamanya sekolah, guru sekolah, lepas tu high ed educators. Kini dia juga berfokus kepada student dari di universiti. Ada student university certifications, ada students ambassador program dan sebagainya. Yang benefit tu saya tak pasti dia akan dapat apa, sebab saya tak pernah ada student high ed. Kalau student skor rendah, kalau dia biasanya kalau dapat something dia akan bagi contohnya kits lah, keychain dan sebagainya untuk motivate student lah. Okay, dia ada something. Alright, so advanced level, dan kita boleh buat kita punya filter di sini, which is now is data knowledge management kita ada, tapi dia Azura, dia akan guna produk mereka. Okay, so ini ada trainings that we can have. Alright, so kita kembali kepada tadi iaitu Microsoft Educator. Itu adalah modul tadi. Tapi bila kita dah siap ni, dan tuan-tuan dan puan-puan dah ada profil secara percuma, ini kita boleh tukarkan profil. Okay, tekankan profil di sebelah sini. Dan dia akan record the achievement, dan at the end of it dia akan transcript. Transcript ini perlu digunakan nanti untuk yang high level, MIE expert. Alright, so ini ada overview-nya. Badges, ada dapat berapa, ada trophy, ada reputation point. Reputation point ni kita perlu macam mana kata menyumbang sesuatu kepada educator lain. Followers 2 saja sebab tak tahu, tak ada follower, tak apa. Okay, and then kita ada level 10 dan dia ada points macam kita main game. Dalam situ dia nak cuba terapkan unsur gamification dalam tu. Alright, so ini adalah past 30 days kita dah buat apa, dah complete dan sebagainya, complete. Yang bila ada complete ni maksudnya modul tu dah siap. Okay, alright, complete. At the end ini ada badgesnya. Setiap satu ni contohnya lah AI for Educator. Bila kita dah siap ni dia akan link back dan request, dan kita boleh redeem code dan sebagainya. Dan di sini dia gunakan ISTE punya standard. Okay, international, saya tak lupa macam mana. Okay, dia punya standard dia gunakan untuk buat ni. Okay, lepas tu kita ada achievement. Di sini achievementnya dia ada path-nya. Sebab tadi kita dah buat satu kursus, which is kita dapat badges, tapi kita tak dapat lagi sijil ataupun sebagainya. So di sini bila kita pergi ke achievements, dia ada modul learning path yang kita dah buat, courses yang kita dah buat. Okay, dan others ni memang ni lah, badges innovative educator 22, ini yang lama. Okay, 23 advanced, ini MEC achievement. Okay, alright. So di sini kita bagi ke badges. Lepas tu contohnya learning path. Saya nak cari train yang ni. Complete. Dia akan muncul di sini. Complete bila. Okay, complete bila. Lepas tu kita boleh print out, tekan je. Silap tekan Sorry. Alright. Okay, so tekan je share. Dia boleh share link dan kita boleh print certificate yang ada. Print your achievement dan kita boleh edit display name. Kadang-kadang bila kita register profilnya dalam tu, dia akan mix up yang mana satu kita punya surname ataupun kita punya name. Biar sebelum ni saya tak tahu dia jadi Kokmingo. Tapi dalam Malaysia kita nak go Kokming. Itulah. Alright. So kita boleh edit our display name. Sekiranya dah betul, kita boleh print saja. Tekan print dia dapat yang sijil yang ni untuk Microsoft Educator. Ya, Dr. Ya, Cikgu Gu, maaf mencela. So, Okay. bila
tarikh macam ni, adakah macam certification sebegini macam okay hanya valid untuk setahun? Ada tak apa-apa macam tu ataupun it doesn't matter? You can use it for macam mana tarikh validity sijil ini? Mungkin soalan yang mungkin participant lain juga ada soalan macam tu tapi I just want to know. Yes. Thank you Dr. Umar. This is a question selalu orang tanya. Okay. Alright. Okay. Yang untuk Microsoft Educator ni, dia akan buat sekali saja. Buat sekali tapi tariknya dia akan kekal macam ni. Saya cuba edit the things dan kejap. Alright. Untuk yang ni dia akan buat sekali, tetapi kalau tuan-tuan perempuan perlukan tarikh yang terkini, dia kena request balik. Dia tekan request saja. Dia akan muncul the latest date. Okay. Alright. So untuk yang Microsoft Educator ataupun MIE ni, dia buat sekali, tetapi tuan-tuan perempuan nak macam mana kata nak due date. Contohnya saya buat tahun 2023, tetapi tahun 2024 lagi nak guna course khusus tersebut, kita request sekali, dia akan muncul due date. Kalau tidak, kita buatlah courses lain, dia akan muncul juga latest date tu. Okay, so untuk Microsoft Innovative MIE, sebab panjanglah MIE dia buat sekali. Tapi untuk next stations iaitu MIE Expert, dia kena buat setiap tahun. Itu berbezanya. Yang ni kita buat sekali saja. Alright. Okay, faham. Okay. Alright. So yang untuk ini kita dah siap ni contohnya lah Microsoft. Bila kita dah siap Microsoft Educator Academy, we can go further. That is Microsoft Educator Trainer Academy. Di mana kita boleh jadikan sendiri sebagai trainer dan kita boleh keluarkan kita sign sendiri. Dia ada bagi tuan-tuan perempuan tak payah risau sebab dia sijil template dia dah bagi, khusus dia dah bagi, material juga dia dah bagi. So everything they give to you. They give to you and you just do the work. Gitu sajalah konsepnya. Alright. So bila kita dah siap ni, kita boleh advance kepada Microsoft Educator Trainer Academy. It's the same thing which kita perlukan complete juga courses-coursesnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. It's just tambah 2 lagi. Scope dia sama, cuma dia nak training dan semuanya, which is kita boleh reportkan training kita. At the end of it, dia akan dapatkan setiap sebelum ni saya dapat Microsoft Educator Trainer jadi Master Trainer, dia berikan macam apa, welcome kits ke, ataupun dia bagi sedikit kits lah untuk nak, contohnya ada baju dan sebagainya dari UK. So dia akan dipostkan ke Cikgu Go? Dia akan postkan semua. Dia postkan semua, which mungkinlah kita akan dapatkan Dr. Umar kan. Contohnya baju, bag, buku, tumble, semua tu dia bagi dari UK. So kita boleh pilih dalam situ. Mungkinlah kita boleh beli. Kadang-kadang benda tu kita boleh beli, but it's other things from UK that it makes things more difference and value lah, gitulah. Alright. So this is the things we can, after a Microsoft Educator, we can go to trainer. Okay, I just give a brief lah. Okay. And then after that, all the trainer, bila kita dah siap semua tu, mana dah? Alamak. Sekejap nak cari benda tu, saya share balik. Izinkan saya stop sharing sekejap. Saya share balik slide sebab nak tunjuk benda tu. Kejap. Alright. Okay. Alright.
So bila kita dah siap Educator Academy, okay, dah siap semua dan dah hands on. Ini pun dah Microsoft Educator Trainer, and then dia ada requirement-nya adalah kita siap satu Microsoft Educator Trainer Academy Learning Pathway, which is tadi ada 8 modul. Lepas tu kita join the LinkedIn group, okay, join LinkedIn group. Lepas tu dia perlu buat training for 100 educator. Educator ni dia tak, kalau cikgu memang ke cikgu lah. Kalau macam lecturer maybe can go to the teachers, go to the educators or for the students. Boleh juga, tak ada masalah. Sebab dia akan commit. Sebelum ni tak ada. Dia tak ada kata nak between January 1st January or 30 January each year. Tak ada. Sebelum ni dia adalah sepanjang tahun. Kini dia tukar sedikit for 100 educators dan next kalau 400 educators dia akan jadi master trainer dan sebagainya. Which is a level ahead lah. Dan setiap satu tu certificate yang dia template certificate tu kita boleh letak nama kita. Contohnya Dr. Umar from UKM master trainer gitu. Dia bagilah, dia sign pun dia bagi template dah siap-siap semua tu. Alright. And then benefitnya for M trainer, dia ada trainer badges, master trainer badges, recognitions dan setiap jadi master trainer dia ada macam mana kata dia ada laluan lain, dia lebih cepat. Kalau kita ada sesuatu dah muncul, dia akan bagi kita try dulu. Kita macam yang kita dah jadi the first person, the first hand untuk dapatkan sesuatu yang baru. Alright. Okay, so ini Microsoft Educator Train Academy dan at the end of it, apa-apa pun tuan-tuan dan puan, dia akan bermula daripada Microsoft Educator yang tadi kita terangkan yang awal-awal sekali. Dia akan bermula dari situ baru kita boleh pergi ke Microsoft Trainer ataupun Microsoft Educator Expert. Which is semua benda ni dia perlu masterkan satu benda, iaitu Microsoft Education Transformation Framework for High Ed ataupun sekolah rendah. Kalau hari ini saya tunjukkan yang High Ed lah. Dia ada Microsoft Transformation Framework, which is kita panggil dia METF lah. Yang senang cerita METF lah. Dia ada framework dia tersendiri, which is bagaimana kita nak develop a digital transformation strategy based on your own organizations or the department. Dia ada something kat situ. Berbanding dengan yang lain, dia munculkan framework ini, dia minta yang expert tolong buatkan untuk nak suitkan professional learning daripada yang ni. Sebab sebenarnya saya tengok yang report tu, okay, Darling Hammond pun ada dia bagi review kat framework ini. So this is the quite orang kata macam established framework lah di sini. Okay, so kalau tuan-tuan berminat boleh dapatkan daripada ini secara free juga, Microsoft Education Transformation Framework for Higher Education. Bagaimana dari learning profile, learners, institutional support dan sebagainya, dia dah munculkan. So saya tunjukkan di sini, read more. Tapi dia ada share. Okay. Kejap lah. Saya share Chrome. Microsoft Education. Alright, share. Alright. Microsoft Transformations Framework. Okay. Framework. Transformation Framework dia tak muncul di sini. Okay. Okay. So untuk yang semua tu, dalam semua pathway tu, dia perlu master satu benda. Sebab dia akan selalu tanya dalam tu adalah Education Transformation Framework Training. Tapi yang di sini dalam Microsoft Learn juga ada trainingnya. So tuan-tuan tak perlu risau, saya nak baca dari mana, cari macam nak susah ke, nak bacakan whole kan. Dia semua dah ada dalam tadi Microsoft Learn tu. Kita cari je Education Transformation Framework dan kita go through dia punya modul. Contohnya Leadership Policy yang modul 1. Okay.
teaching and learning satu, lepas tu intelligent environment satu, student and school success satu. Dia kalau dia more to digital transformations. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak fokuskan leadership and policy, kita boleh start saja. Lepas tu kita boleh start. Dia is just like our macam mana kata apa yang kita buat, contohnya leadership versions, dia lebih kepada transformational leadership and so on. But dia ada framework dia tersendiri untuk Microsoft, which is kita jarang nampak di giant lain. Okay. Ya, saya rasa perkara ni agak unik. Dia macam sangat membantu, macam ada guidance. It's a very guided way of kalau kita nak transform pendidikan, so mereka dah siap sedia macam buku resipi lah. Okay, this is the guidance. So sama ada kita nak ikut atau tidak, sebenarnya baru saya tahu. Saya tak tahu, mungkin hadirin dalam talian ya, mungkin mereka pun boleh tak saya dapatkan macam berapa orang yang tahu sebelum ini kita ada this much of information mengenai Microsoft. Mungkin boleh jawab dalam chat ya. Yes. Okay, boleh saya tengok dalam chat ada tak yang tahu? There's so much of that. Mungkin dalam bahasa Inggeris kita izinkan saya gunakan bahasa Inggeris, a wealth of information dalam Microsoft punya platform yang membolehkan kita buat banyak benda. Okay, saya tak nampak lagi dalam chat, tapi saya ada satu dari Dr. Tuti. Saya ada patient sekarang. Kalau ada recording, kami akan sharekan recording nanti Dr. Tuti. Okay, saya rasa tak ada dia. Mungkin dia orang tengok. Okay, mungkin saya cuma okay, contohnya Dr. Noliza, saya cuma tahu Microsoft Team. Cikgu Google. So I think at least dapat pendedahan. Okay, bagaimana pula dengan yang lain? Okay, so ada yang kata just cuma tahu Microsoft Team sahaja. Yeah, so thank you so much for sharing this, Cikgu Google. Okay, please continue. Maaf saya mencelah tadi. It's okay, Doctor. When we say like what product Microsoft have, yang mana kan kebanyakan Microsoft perspektif lah. Kemudian Microsoft, saya tahu Microsoft PowerPoint. Yeah. Dan ada satu perspektif, ada satu confusion. Bila kita tanya what you know about Microsoft, dia akan jawab PowerPoint. Alright. Lepas tu akan tanya lagi, what you know about Microsoft? Dia akan tanya, saya tahu dalam tu kita akan Google. Dia guna Google punya browser, which is Google Chrome, untuk nak jawab Microsoft benda. Faham tak situasi? Dia confused. Dia tak tahu. Memang kita adalah user. So we don't care about which company and so on. And then saya tak ada niat lah, cuma nak satu perkongsian sajalah. Itu ada kisah benar. Sebab bila kita masuk nak train teachers, okay, so kita tanya soalan tu, saya guna Google Chrome. Dia tak tahu Chrome tu adalah dari Google. Macam tu. Okay. Tapi it doesn't matter, it's the same. Bagi saya pun guna Google Chrome. We use the technology which is more suitable to ourselves. Dan jangan orang kata macam mana, ada pernah guna satu perkataan, dia muncul di pandemik. Ada yang pihak tertentu dia terlalu ekstrim terhadap satu benda. Orang kata taksu. Taksu. Dia satu benda. Tapi at the end, bagi saya sebagai educator, I just use what is familiar to me and familiar to our student, but is useful. Gitulah. Okay. So memang dalam bila Microsoft dia ada produk terkenal dia, which is Microsoft Teams. Yes, thank you Dr. Nuriza. Microsoft Teams. Kedua adalah Minecraft. Ketiga adalah dia ada immersive readers. Okay, immersive reader ni dia tekan saja, senang cerita, dia tekan saja, dia akan terus bacakan semua. Dia akan ikut space. Nanti kita try. Okay? Nanti kita try immersive reader. Semua komputer ada, tuan-tuan dan puan. Semua komputer ada. Kalau guna yang versi
Microsoft lah. Yang kalau Apple, I'm sorry to say, they don't have. Kan macam tu lah. Okay. Alright, so untuk yang ni, Bercy for Change kembali ke transformation framework, which is dia ada framework dia tersendiri dan saya tak nampak lagi lah ada macam mana kata ada articles ataupun review yang berkaitan dengan dia. Kebanyakan dia guna framework lain. Mungkin dia terlampau susah ataupun dia terlampau holistic ataupun general sangat kot. Alright. So untuk develop transformation visions tu, dia ada article provided. Contohnya dalam Blue Link kan, dia ada strengthen the school vision with technology, dia ada provided guidance. Setiap satu tu dia ada provided guidance dan sebelum ni sebelum kita nak laksanakan digital transformations tu ataupun nak start apa-apa, dia dah ada satu self-assessment rubric. Dia dah bagi. So Microsoft dah bagi untuk yang ni. Tapi untuk tujuan hari ni adalah Microsoft Innovative Educator ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang berminat ke few level ahead, dia perlu fahamkan Education Transformation Framework. Sebab dalam syllabus dia ini diperlukan. Ini sangat-sangat ditekankan. Sebab dia nak tahu terutamanya kalau untuk cikgu, from the leadership and policy side lah, from the pedagogical aspect, dia perlukan teaching and learning, which is teaching and learning ni, dia akan pecahkan. Contohnya, we say about collaborations, right? Dr. Umar, we say about the collaboration. Which level the collaborations we are? Yang mana? We say about critical thinking, dia ada pecahkan kepada level-levelnya. Biasanya kita tengok dalam framework lain, dia macam secara overall kan, okay, ini dah sampai. Tapi dia lihat kepada, saya cuba cari satu ya. Okay, saya cuba cari. Yang dia level-levelnya. Kejap. Teaching and learning. We go through lah. I think we better we go through. Okay. Teaching and Learning 7 Principles, Curriculum Assessment. Sekejap. Mana dia punya collaborations? Okay. Student Success. Nanti saya carikan. Dia collaborations, dia ada pecahkan level dia. Kalau gunakan tools of technology, dia akan pecahkan kepada level yang mana. Which is, dia tekankan untuk khusus MIE, MIEE ataupun Microsoft Master Trainer. Semua tu dia nak pakai benda ni. Dia nak gunakan, it's based on this. Macam tu. So, this is the first thing we need to master lah untuk benda tu. Right. Okay. So, I go back to my slide first before we going further. Banyak lagi. Alright. Biasanya ada, saya tengok dari Dr. Umar, saya tengok dalam chat ada biasanya 365. Yes, Microsoft Team 365. Thank you. Alright, 365 pun sama. Kalau cikgu, saya sebagai perkongsian lah, sebagai cikgu, kalau untuk guru KPM, Microsoft 365 ni kita dah diberikan secara percuma. Cuma guna tak guna saja. Gitu. Alright. Okay, so I back to my slide. Let me find out the things first. Okay, pardon me. The collaborations in Microsoft. Okay. Alright. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan boleh tulis dalam chat. Saya boleh jawab, saya jawab lah. Kadang-kadang saya tak dapat jawab benda tu. Alright. Okay. So I back to the slide. Alright. Okay. So just itu transformative framework. Okay. Lepas tu, kalau untuk jadikan master trainer nanti, kita ada satu edu track. Which is tadi saya sebutkan adalah kita perlu reportkan berapa. Ini adalah report saya. Report saya, ini dah banyak tahun. Banyak tahun. Okay. So, ada achievement berapa orang, apa topik yang top. Okay. Microsoft Team, ada figure dan sebagainya. Dates tu. Itu adalah report kepada Microsoft.
Dan untuk cikgu KPM juga dia ada recorder untuk tu. Alright. Ya. Dr. Umar. Yang ini saya nak tanya, so adakah yang ini di-extract daripada Microsoft Learn tadi ke? Macam mana Yes. extract maklumat ni? Oh, dari Microsoft Learn. Oh, okay. Ya. Okay. 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 So, bila dah habis tu, contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kita dah habis Microsoft Innovative Educator, dah habis Microsoft Expert, dah habis Trainer. So, what's next? So, untuk setiap tahun ni, is annual, Microsoft Annual Global Event, dia ada namakan Education Exchange, E2. Sebelum ni, tadi yang video awal sekali saya tunjukkan adalah educator Malaysia akan pilih 5 educator untuk menyertai E2. Sebelum ni ada pula tak ada tadi. Kau lain pula tak ada nanti. Okay. Rasanya ada yang lupa Okay. mute. Okay, sebelum ni ada di Toronto, sebelum ni ada di Paris, sebelum ni ada di Sydney, ada di Singapura. Okay, ini semua 5 orang tersebut yang terpilih, insan terpilih itu dibayar secara percuma. Okay, dibayar secara percuma, tetapi selepas pandemik, itu sebelum pandemik. Selepas pandemik ini dia kembali kepada online. Tapi harap-harap dia kembali kepada physical so that the 5 selected participant will go overseas lah. Sebelum ni ada di Malaysia, okay, ada di Malaysia, tapi kita di Malaysia tak apa kan. Okay, dia akan di KL nanti. Alright. So education exchange. Education exchange ni dia macam saya bagi satu overlook untuk versi online. So lepas tu saya baru further explain. Okay. Hello, everyone. Welcome to our 8th annual Education Exchange. Hello, my name is Noel Cross. Hi everyone, I'm Gorko Min. Hi, my name is Max Sabry. Hello, everyone. Please join me in welcoming Martin Luther King III. I challenge you to continue to be the inspiration that this next generation of young people see. Reading Coach is truly a dream come true for teachers. I can have a class of 30 students all getting feedback and individualized instruction, and now they know how to read a word that they were struggled with. On your mark, get set, grow! We made it. The day I've been dreaming of, the day you've been dreaming of for months is finally here. The overall MIE Expert winners are Kusum, Ranjana, Suman, Raihana. For their project on ways to better support individuals in need of prosthetics, the Shoki School category winner is the Encyclopedia of Science School in Saudi Arabia. There is always that one teacher who went the extra mile. That is you. Yes, you. Thank you for your sacrifice. Gratitude to all my teachers. They are the key to success. Just give yourself a break and know that you are an amazing education leader. I know this year's been tough, but you guys have been doing great. Keep pushing forward. Okay, itu adalah video tentang E2. E2 ni dia merupakan satu platform, dia macam conference online which is selected MIEE, dia akan diberikan peluang untuk berkongsi projeknya dan sebagainya di satu platform which is semua global. Tak kisah dia adakah Microsoft Innovative Educator, as long as is educators, dia akan diberi free untuk nak dengar perkongsian dan sebagainya dari selected persons macam tu. Tahun 2022 dia minta Martin Luther King dia punya cucu untuk berikan inspiration speech dan sebagainya. Setiap tahun dia ada, dan setiap tahun tu dia ada Tech for Good challenge, especially for
educators. Dia tak kisah educators yang sekolah rendah ke, sekolah menengah dan ataupun untuk universiti. Pada tahun 2022 ada 2 pasukan daripada Malaysia dia menang second runner up, which one team is from USM, one is from my school. So saya tunjukkan dia announcement macam mana lah. Congratulations to you all. Now let's talk about our teams who focused on SDG 4, ensuring quality education for all. I'm thrilled to announce the second runner-up is Go, Chiwa, Yunyuan, and their students at SJKC Chisheng 2 in Malaysia. Ini salah satulah bila dia announcement Tax for Good Challenge pada akhirnya. So setiap tahun tu dia ada competitionnya, especially for the MIE, MIEE. Kita boleh klik. Ya. Tahniah Encikgu Go atas kejayaan tersebut. Thank you so much. Itu 2 teams, but 2023 tak ada. Tak ada waktu dah. Yang sekolah Chisheng tu adakah itu sekolah yang kurang murid tu ke? Ya, betul. Sekolah lama saya, sekolah kurang murid. We make kita projek sekolah adalah buat satu applications gunakan Power Apps. Gunakan Power Apps dari Microsoft untuk bina satu apps Android di mana nak mengajar matematik fokus kepada financial literacy. Dan at the same while kita nak kongsikan keunikan Malaysia yang terdapat dalam mata wang Malaysia lah, duit Malaysia, shilling dia ada simbol kenapa itulah projeknya sebab dia nak adhere kepada SDG, Sustainable Development Goals yang fokus. Salah satunya tadi adalah education transformations. Yang kedua, dia nak fokuskan adalah SDG. Yang mana-mana SDG kita pilihkan sajalah. Tapi projek kami ada fokus satu SDG saja iaitu Sustainable. SDG 4. Ya, SDG Quality 4. Education. Ya. Kalau hari itu USM dia fokuskan kepada macam mana kata? Data analytic. Which is kita bolehlah buatkan sesuatu yang amazing juga sebab yang dah biasanya dah menang tu tak akan menang lagi lah. Okay. Alright. So maksudnya kami yang lain ni ada harapan lah. Betul. Alright. So yang tadi adalah dia announcement, dia akan fill-kan, dia akan invite, lepas tu dia buat macam Oscar ceremony lah. Alright, so bila dah siap semua tu, kalau kita dah ada MIE, lepas tu kita go ahead kepada MIE experts. At the end of it, kita akan dapat, macam mana kata, dia announcement tu dia akan buat sebegini, yang tunjukkan di paparan slide saya. Dia akan make class of 2023 macam Hall of Famous lah. Dia macam Hall of Famous dan Malaysia. Dan bila dapat MIE expert, dia ada recognition from internationals. Di sini saya rasa kalau cikgu kebanyakan KPM dah ambil recognitions MIE expert sebagai satu recognitions antarabangsa. Dia dalam masuk dalam KPI lah, boleh katalah KPI sebagai seorang cikgu. Okay, so dia akan umumkan macam ni dan dia akan bagi satu list of Malaysia, and in Malaysia is kalau di Southeast Asia kita boleh kata leading lah, yang kita mempunyai satu komuniti yang terbanyak daripada pelbagai background. Okay. Yeah. So saya rasa itu sahaja daripada saya mengenalkan Microsoft Innovative Educator. So saya recap. Okay, senang cerita, masuk dalam Microsoft Learn. Okay, search for the Microsoft Innovative Educators courses. Habiskan, dia akan secara automatik dia akan detect, dia akan berikan batches tersebut. At the end of it, dia akan suggest what path we can go for it. And setiap satu lagi adalah semuanya free dan cuma dia perlukan sedikit kos dari segi masa dan semangat, masa dan tenaga kita lah. Itu je.
Okey, so itu saja daripada saya. Saya serah kepada Dr. Umar. Okay, alright. So, terima kasih diucapkan kepada Cik Gugu atas perkongsian tadi. Tadi Cik Gugu telah berkongsi tentang apa objektif program Microsoft Innovative Educator, bagaimana program ini boleh membantu pendidik melalui teknologi Microsoft. Ya. Selain itu, Cik Gugu juga telah berkongsi apa yang disediakan dalam Microsoft Learn dan bagaimana platform ini boleh membantu pendidik dalam mengembangkan pengetahuan mereka, especially dalam bidang teknologi Microsoft dalam pengajaran dan pembelajaran PDP. Selain itu, Cik Gugu juga telah berkongsi apa kursus-kursus yang ada dalam Microsoft Learn, dan kursus-kursus ini bukan sahaja untuk peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, ada juga kursus-kursus untuk higher education, untuk even fakulti-fakulti lain di UKM juga boleh sama-sama benefit daripada kursus-kursus yang disediakan dalam Microsoft Learn. Lepas tu, Cik Gugu juga telah berkongsi macam mana nak jadi Microsoft Innovator Educator Expert, MIEE, dan syarat-syarat dia dan langkah-langkah dia tadi. So, saya ucapkan terima kasih dan saya harap sesi tadi bermanfaat kepada semua. So, saya buka soalan dalam ruangan chat dan juga saya kejap ya, saya rasa ada saya juga harap anda boleh klik pautan untuk kehadiran dan juga boleh menjawab soal selidik. Okey, yang soal selidik ramai ya, rupanya dah jawab soal selidik. Kalau saya go through, saya rasa memang ramai yang berpuas hati. Mereka telah mendapat ilmu yang berkaitan dengan their work. They plan, ramai yang plan to apply what they have learned in the webinar. Dan juga antara input lagi ialah dapat banyak knowledge tentang Microsoft. Dan ramai juga ada minta follow up webinar. Tapi dalam bentuk hands-on lah kalau ada. Tapi saya rasa yang saya suka yang mungkin yang Minecraft tu. Macam mana kami boleh, kami di peringkat pengajian tinggi boleh menggunakan Minecraft dalam PDP kami. Sebab ada juga kursus matematik. Contohnya Jabatan Pendidikan Kejuruteraan ada kursus matematik juga. So mungkin kami boleh collaborate dengan Cik Gugu. Okay, so boleh saya tengok sama ada apa-apa soalan lagi. Saya rasa macam tak ada soalan. Terima kasih Cik Gugu, information amat menarik.